Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, beberapa hari lepas sebenarnya AFC telah menjalankan majlis undian untuk kelayakan Piala AFC bawah 23 tahun untuk tahun 2022 nanti, yang mana kejohanan tu akan berlangsung dekat Uzbekistan. Dan skuad bawah 23 tahun Harimau Malaya diundi dalam grup J bersama dengan pasukan-pasukan macam Thailand, Mongolia dan juga pasukan Laos. Pasukan Mongolia akan menjadi host kepada perlawanan-perlawanan dalam grup J ni. Untuk info sebenarnya 11 juara kumpulan akan layak di samping 4 naib juara terbaik daripada setiap kumpulan, dan juga pasukan Uzbekistan sebagai host akan bermain dalam kejohanan yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Dan AFC telah tetapkan player-player yang lahir pada tahun 1999 dan seterusnya sahaja yang layak untuk bermain dalam pusingan kelayakan kali ini. Atau dalam bahasa mudahnya, player-player yang berusia 22 tahun ke bawah saja pada tahun 2021 ni layak untuk bermain dalam pusingan kelayakan ni. Dan sebenarnya skuad Harimau Malaya Under 23 pernah layak pada kejohanan ni pada tahun 2018 under coach Dato' Ong Kim Swee. Dan pada waktu tu jugalah sebenarnya Malaysia berjaya mencipta sejarah pada kejohanan tersebut, berjaya mara sampai ke peringkat suku akhir. Dan untuk info semasa skuad Harimau Malaya, FAM menerusi pengarah teknikal diorang iaitu Dato' Ong Kim Swee telah umumkan Malaysia hanya akan hantar player-player daripada skuad bawah 20 tahun negara under bimbingan Brad Moloney. Dan sebenarnya menurut Ong Kim Swee ini sebahagian daripada persediaan untuk skuad ni bertanding dalam kelayakan Sukan Olimpik nanti. So skuad yang sama juga akan dihantar untuk bertanding dalam 2 edisi Sukan SEA, iaitu dekat Vietnam dan juga Kemboja nanti. Dan bagi aku, usaha FAM untuk bagi pendedahan awal kepada skuad bimbingan Brad Moloney ni sesuatu yang perlu dipuji Tapi masalahnya, apa nasib player-player yang masih lagi berusia 21 dan juga 22 tahun pada tahun 2021 ni? Sebab apa, kalau ikutkan diorang ni masih lagi layak untuk beraksi dalam kejohanan Piala AFC Under 23. Dan kita sebenarnya memiliki ramai player berusia 21-22 tahun yang berkualiti yang ada dalam Liga Malaysia. So kalau kata player-player macam ni tak diberi peluang, sesuatu yang amat merugikan untuk skuad negara. Antara player-player yang berkualiti yang dah melepasi usia 20 tahun adalah Ahyar Rashid, Quentin Cheng, Hakimi Abdullah, Syarul Nazim, Alif Haikal Lau, Daniel Asri, Shivan Pillay, Nick Akif Syahiran, Adib Raub dan juga Azmi Aris daripada pasukan Penang. Ini adalah pool player yang berkualiti, masih lagi berusia bawah 22 tahun. Dan coach Brad Moloney ada keluarkan statement juga yang mana dia cakap dia akan panggil player-player yang berpangkalan dekat Eropah. Antaranya tak lain tak bukan Luqman Hakim Syamsuddin, Omar Ryan dan juga Adam Hamid yang beraksi bersama-sama dengan pasukan Red Star Belgrade. Selain daripada rata-rata peminat Harimau Malaya, nak Brad Moloney panggil player Brighton iaitu Jami Qureshi yang layak sebenarnya untuk beraksi bersama dengan skuad Harimau Malaya. Selain daripada tu, Brad Moloney juga ada share, dia kata dia akan panggil player-player muda yang beraksi bersama dengan skuad senior kebangsaan, antaranya Luqman Hakim, Arif Aiman dan juga Ramadan Saifullah. Tapi dengan syarat Tan Cheng Hock izinkanlah player-player ni beraksi dalam skuad bawah 20 tahun negara. Sebab apa? Pada pandangan aku sebenarnya Brad Moloney mungkin akan ambil tempoh masa yang panjang sekitar sebulan atau 2 bulan untuk bentuk skuad ni sebelum pergi ke Mongolia. So ada kemungkinan sebenarnya akan clash dengan jadual perlawanan persahabatan untuk skuad senior negara. Dan Brad Moloney dedahkan ada kemungkinan untuk dia panggil player-player yang lebih daripada usia 20 tahun bergantung kepada keperluan pasukan. So, based on statement daripada Dato' Ong Kim Swee dan juga coach bawah 20 tahun negara iaitu Brad Moloney, dekat sini aku nak sharekan dengan korang first 11 pilihan aku untuk skuad yang akan beraksi dalam kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun nanti. Dengan formasi 4-3-3 serta 3 orang player yang melebihi 20 tahun, yang mana aku rasa player-player ni make sense kalau kata Brad Moloney panggil diorang berdasarkan keperluan pasukan. Untuk posisi penjaga gol, pilihan aku adalah Sheikh Izhan. Sebab apa? Dia adalah keeper ketiga dalam skuad utama pasukan Selangor. Beraksi secara konsisten dalam musim 2020 tahun lepas, dan dia merupakan pilihan utama Brad Moloney di samping keeper Selangor 2 iaitu Firdaus Imran. Dekat posisi right back pula, pilihan aku adalah Azam Azmi Murad daripada pasukan Terengganu. Dia ni adalah most interesting young right back yang ada dalam Liga Malaysia kita. Beraksi week in week out sepanjang musim 2021 ni. Dan bagi aku, dia adalah prospek terbaik dekat posisi right back untuk masa depan skuad Harimau Malaya. Seterusnya, untuk gandingan dekat bahagian centre back aku pilih Haris Haikal dan juga Syarul Nazim, yang mana Syarul Nazim ni player pertama lebih daripada usia 20 tahun. Ada beberapa sebab sebenarnya kenapa aku pilih gandingan ni beraksi dalam first 11 skuad Brad Moloney. Antaranya, 2 orang player ni sebenarnya dah biasa dah serasi beraksi bersama-sama dekat skuad Selangor 2 pada tahun 2020 lepas. So, keserasian bukanlah isu besar yang perlu dicari oleh Brad
Moloney untuk gandingan dekat position centre back ni. And fair to say, Shahrul Nazim sebenarnya beraksi dengan sangat baik bersama dengan skuad utama Selangor apabila dia mengambil peluang player-player senior yang lain injured, dia beraksi dalam skuad utama. Kita tengok betapa performnya player muda ni. Dan untuk left back pula, pilihan aku adalah Umar Hakim daripada skuad JDT2. Walaupun player ni perlu bersaing dengan Zikri Khalili dan juga Azrin daripada skuad pasukan Selangor, tapi kelebihan untuk beraksi dekat bahagian left wing back mungkin membuatkan Umar Hakim ada kelebihan beraksi dalam skuad utama pasukan Brett Moloney. Untuk gandingan dekat bahagian midfield pula, aku pilih player Selangor lagi. Sebab apa? Majoriti player-player muda yang datang daripada AMD ada dekat pasukan Selangor. Dan player pilihan aku untuk digandingkan dekat bahagian midfield adalah Muhairi Ajmal dan juga Alif Haikal Lau, player kedua yang melepasi usia 20 tahun pada tahun 2021 ni. Antara sebab kenapa aku pilih dua orang player ni untuk bergandingan dekat bahagian midfield, tak lain tak bukan disebabkan oleh keserasian juga. Diorang ni dah biasa main bersama-sama dekat Selangor 2 sepanjang musim 2020. Dan Muhairi Ajmal, macam yang kita tahu, memang pilihan utama Brett Moloney untuk beraksi dalam first 11 pasukan dia sebelum-sebelum ni. Manakala Alif Haikal Lau pula memiliki vision yang baik dalam melakukan hantaran. Dia sangat-sangat kreatif dekat bahagian midfield. So tak guna sebenarnya kalau kata kita ada front three yang padu teruk tapi tak adanya player-player yang kreatif macam Alif Haikal Lau ni untuk suap diorang bola, payah untuk diorang jaringkan gol. Dan untuk provide stability dekat bahagian tengah pasukan aku pilih nama Shivan Pilih Asukan daripada pasukan Selangor juga untuk beraksi dekat position center defensive midfield. Sebab apa? Antara kelebihan yang ada pada Shivan Pilih Asukan, dia bijak untuk baca pergerakan lawan dan tahu macam mana untuk patahkan serangan pasukan lawan. So apabila pasukan kau cuba untuk bermain dengan formasi menyerang, kau perlukan seorang player dekat bahagian tengah yang tahu untuk lakukan dirty job macam mana yang mampu untuk dilakukan oleh Shivan Pilih. Walaupun telah melepasi usia 20 tahun, bagi aku make sense kalau kata Brett Moloney nak panggil dia berdasarkan pengalaman dan juga kemampuan yang dia ada. Untuk front three pula, dekat bahagian winger, banyak sebenarnya nama-nama yang mampu untuk mengisi bahagian left wing dan juga right wing. Antaranya kita ada Hakimi Abdullah, Ramadan Saifullah, Arif Aiman dan juga Ahir Rashid. Tapi berdasarkan logik dan juga performance masa diorang, aku pilih Ramadan Saifullah dan juga Arif Aiman. Antara sebabnya adalah dua orang ni memang kita semua well known diorang punya ability atas padang. Selain daripada pengalaman diorang beraksi bersama dengan skuad senior kebangsaan, pengalaman diorang baru-baru ni beraksi dekat kejohanan AFC Champions League, satu benda yang sangat besar yang perlu ada dalam skuad Brett Moloney kali ni. Dan untuk mengetuai barisan serangan tak lain tak bukan pilihan kita semua adalah Luqman Hakim Syamsuddin. Tapi geng, masalahnya Luqman Hakim Syamsuddin perlu dapatkan pelepasan daripada klub KV Kotrich untuk pulang menjalani persiapan dan juga latihan bersama skuad bawah 20 tahun ni. Dan katakanlah kalau Luqman Hakim Syamsuddin dapat beraksi secara konsisten bersama dengan skuad utama KV Kotrich, even as a sub tapi still konsisten week in week out. Dan kalau kata KV Kotrich ataupun Luqman Hakim sendiri tolak pelawaan Brett Moloney untuk pulang menjalani latihan bersama skuad bawah 20 ni, sebenarnya kita perlu faham sebab apa? Peluang Luqman untuk beraksi bersama dengan skuad utama KV Kotrich ni bukan something yang mudah dan dah lama dah dia tunggu saat-saat ni. So dekat sini kita as a fans perlu faham apa sebenarnya yang dimahukan oleh Luqman Hakim untuk masa depan dia dan juga masa depan skuad Harimau Malaya. So mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Hakimi Abdullah, Nik Akif Syahiran, Rahadi Azli tak ada dalam senarai aku ni? Aku nak ingatkan korang tentang satu benda sebenarnya berdasarkan kalender bola sepak tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pihak FAM pada bulan September sampailah November nanti dekat Liga Malaysia ni akan berlangsungnya Piala Malaysia. So disebabkan perkara tu nama-nama macam Hakimi Abdullah, Ahir Rashid, Nik Akif Syahiran dan juga Rahadi Azli tak ada dalam senarai kesebelasan utama pilihan aku. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang tentang kesebelasan utama pilihan aku ni? Korang boleh sharekan dengan aku dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum.